Bab tentang meminta perintah. Meminta perintah atau suruhan. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "La tunkahu al-thayyibu hatta tusta'mara." Satunya kita baca begitu saat ni kan. Bermakna la tu la nafi. Mana kalau ha tu bagi depan. La tunkahu, tidak boleh dikahwinkan thayyib, janda, hatta tusta'mara, sebelum diminta perintah daripadanya, sebelum atau selagi dia tidak menyuruh. Walal bikru, dan tidak boleh dikahwinkan gadis atau anak dara melainkan dengan kebenarannya. Itu satu. Satu lagi kalau kita baca la tunkahi, la tunkahi as-sayyib, ataupun la tunkihi, boleh juga, tapi la tunkahi lebih baik. Kalau begitu la nahi, jangan dikahwinkan, atau la tunkih, jangan engkau kahwinkan janda sebelum dia memerintahkan, sebelum dia suruh. Begitulah. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda keizinannya? Yani anak dara tu ataupun gadis itu. Qala antaskuta, iaitu ia diam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak yatim perempuan diminta perintah daripadanya dalam hubungan dirinya, yakni untuk mengahwinkannya. Kalau dia diam, itu tanda kebenarannya. Kalau dia enggan, tidak suka, fala jawaza 'alaiha, maka tidak harus dikahwinkan dia. Wal ikhbar fi hadis Yazid, jadi lafaz hadis yang tersebut tadi ialah berdasarkan hadis Yazid, bukan berdasarkan hadis Hammad. Qala Abu Dawud, demikian juga hadis ini diriwayatkan. Demikian juga yang seperti mana yang diriwayatkan oleh Yazid bin Zurai' dan Hammad. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan dan Mu'adh bin Mu'adh daripada Muhammad bin Amr. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Amr Zakwan daripada Aisyah, katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak dara itu malu untuk bercakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukatuha iqraruha, diamnya adalah tanda persetujuannya. Dengan sanad satu lagi hadis tadi juga, tapi ada tambahan di situ. Kalau dia menangis ataupun dia diam, yakni perawi menambahkan perkataan menangis. Abu Daud berkata, perkataan menangis itu tidak mahfuz. Ia adalah satu kekeliruan dalam hadis ini. Waham ini berlaku pada Ibnu Idris. Yang kelirunya di sini ialah Ibnu Idris. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu berbincanglah dengan orang-orang perempuan atau isteri-isteri kamu atau kalangan perempuan di antara kamu berhubung dengan anak-anak mereka, anak-anak perempuan mereka. Ini kalau nak kahwinkan anak tu, bicaralah dengan ibu-ibu dia ataupun perempuan-perempuan yang lain
babun fil bikr yuzawwijuha abuha wa la yasta'miruha. Ini bab tentang gadis yang dikahwinkan oleh ayahnya dengan tidak meminta perintah atau suruhan daripadanya. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, bahawa ada seorang gadis anak dara pergi menemui Nabi SAW. Dia menyebutkan yakni kepada Nabi bahawa ayahnya telah mengahwinkannya dalam keadaan dia tidak suka. Maka Nabi SAW memberi pilihan kepadanya, sama ada nak terus ataupun nak batalkan nikah itu. Dengan sanad satu lagi juga daripada Ikrimah, tapi terus daripada Nabi SAW. Mana tak ada Ibnu Abbas dalam riwayat ini. Kata Abu Daud, dia yakni perawi tidak menyebutkan Ibnu Abbas, ini Muhammad bin Ubaid dan Hammad ini meriwayatkan daripada Ayyub. Hammad bin Zaid meriwayatkan daripada Ayyub. Supaya Jarir bin Hazim tadi juga meriwayatkan daripada Ayyub. Jadi perawi di sini maksudnya Hammad bin Zaid lah. Dia tidak menyebutkan Ibnu Abbas dalam sanadnya. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh orang ramai secara mursal, dan ia adalah sesuatu yang ma'ruf, masyhur di kalangan mereka, yakni ahli hadis. Tak ada hadis kata ni. Babun fil istimar atau istimar, daripada istamara yastamiru istimaran. Asal dia amr, maknanya perintah, suruh. Itu. Jadi istamara minta perintah. Sebab kalau ada penambahan alif sin ta, bina talak, dalam ilmu saraf kata bina talak, mana minta. Sebab tu bila kita terjemah minta perintah, minta amal, yang ni asal fi'il itu. Yang ni dalam syarah dia ada sebut talabul amri minal mar'ah fin nikah, minta perintah daripada perempuan untuk mengahwinkannya, itulah babnya. Jadi setara mana perlu minta perintah kau tidak? Kalau tidak perlu minta perintah, siapa dia? Kalau tidak perlu minta perintah dan dia boleh kahwinkan terus tanpa pengetahuan anak dia tu, siapa dia? Apakah benda ni sesuatu yang disepakati atau tidak? Imam Abu Daud buat mari tajuk ni, dia nak ayatnya isyarat kepada khilaf itulah, bahawa ada segolongan ulama, segolongan mujtahidin mengatakan tak boleh, kena minta perintah dulu, walaupun anak dara pun. Jadi sesoalan jadi nak ayat. Ada satu lagi golongan yang mengatakan tak apa, tak minta perintah dia pun, boleh mengahwinkan dia tu tanpa pengetahuan dia setuju ke dia tidak setuju ke, boleh. Ada juga pendapat gitu. Tetapi Imam Abu Daud nak cerita dengan dia buat tajuk ni, kalau berdasarkan hadis ni, kalau kita tengok nampak bahawa tidak boleh mengahwinkan perempuan itu walaupun gadis, anak dara, dengan sewenang-wenang, tak boleh. Bahkan kena minta perintah, bukan izin saja, perintah. Ini menunjukkan bahawa hak menikah, kuasa yang lebih besarnya ialah pada perempuan itu sendiri. Hak tina itu sendiri, janda ke ataupun gadis ke, duduk pada dia lebih besar sekali. Maknanya si ayah ataupun datuk sekalipun tak boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i dan ramai lagi mazhab lain seperti Malik dan lain-lain, mereka mengatakan boleh mengahwinkan gadis tanpa kebenaran dia, walaupun dia tidak suka, tetapi hanya boleh melakukan begitu wali mujbir sahaja. Inilah tubik istilah wali mujbir. Wali mujbir mengikut Syafi'inya ayah atau datuk. Tapi kalau mengikut Maliknya ayah saja, datuk pun tak boleh. Ayah saja, datuk pun tak boleh.
Tapi kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan ramai lagi golongan yang lain, mereka mengatakan tak boleh, tak ada wali mujbir ni. Istilah wali mujbir ni wali yang boleh memaksa, yang keputusan dia tu jadi. Kalau dia akad, jadi, walaupun anak dia tidak suka, walaupun anak dia tidak benar, tak perlu minta daripada anak dia tu. Dan bagi mereka tak ada istilah wali mujbir ni. Sebab apa? Ia bercanggah dengan hadis ini, bercanggah dengan hadis ini. Itu sebab Imam Abu Daud buat tajuk gini, fil istimar. Baiklah, riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, janda tidak boleh dikahwinkan sebelum diminta, sebelum mendapat perintah daripadanya. Itu kalau janda mesti kena dapat perintah daripada dia. Dan gadis tidak boleh dikahwinkan melainkan dengan izinnya. Tanpa izin dia tak tahu apa satu, tak boleh. Dia tak tahu apa satu, setuju ke tidak kita tak cara dia, tak boleh lagu tu. Bahkan kena dengan izin dia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa tanda izinnya? Apa tanda dia tu setuju, dia benar? Nabi SAW jawab, iaitu dia diam. Kalau dia tanya tu, kita tanya dia tu, dia diam. Mana tanda dia setujulah. Dan kita akan jumpa lagi, akan datang beberapa hadis yang lebih jelas cerita pasal ni. Bahkan gadis juga kita perlu dapat perintah daripada dia. Macam di sini, tusta'maru liyatimah, tusta'maru dia guna, diminta perintah daripada anak yatim untuk mengahwinkannya. Bila dapat perintah dia. Lepas tu kalau kita perhati, adalah bab seterusnya, ayah mengahwinkan gadis tanpa meminta perintah daripadanya terlebih dahulu. Nabi SAW bagi pilihan kepada gadis itu, ikut. Kalau mu nak terus dengan hak ayahmu kahwin tu, mu boleh. Kalau mu tak tak apa, jadi batal nikah tu. Jadi ini semua menunjukkan perlu ada perintah, suruh tu. Lepas tu dalam riwayat fi thayyib, babun fi thayyib, seterusnya yang kita baca tadi, iaitu al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru fi nafsiha. Tu hak. Anak dara atau gadis perlu diminta bukan kebenaran, perintah. Kalau kebenaran ni izin. Supaya dalam riwayat ni yang kita baca saat ni, mula-mula saat ni, tak perintah daripada dia. Itu lagi jelas menunjukkan kuasa tu duduk pada dia. Tak apalah. Kita tengok semula. Kalau janda tu memang jelas lah, kena minta kebenaran dia. Selagi dia tidak kata, misalnya si ayah kata, lagu mana mek lah tu, misalnya contoh kita kata lah masuk tu mina tu, lah tu maklum lah, bagi dia nya maklum. Setuju ke tidak, nak ke tidak ni lagu mana, dia kata tak apa. Selagi dia tak kata tak boleh, sekurang-kurangnya tak apalah, dia setujulah. Kalau dia kata lagu tu lagi lah. Kalau tidak saja pun tak apa. Tapi kalau gadis, anak dara, mungkin dia tu pun dia tak kata, mungkin tu pun dia tak kata juga. Lepas tu macam-macam, dia suka ke, nampak sangat suka, nampak sangat suka, dia suka. Tapi kadang-kadang ada juga jerit. Jerit tu nak payah lagu mana, suka ke tidak. Ada kalanya kerana suka tu jadi jerit. Jadi hak tu kena faham molek lah tu. Jangan setiap jerit tu kata tak suka. Kena tengok dulu. Jadi anak dara dan
janda ni kita kira berdasarkan apa? Berdasarkan ada dara ke? Kau berdasarkan dia menikah secara sah, atau lagu mana? Itu perbahasan panjang juga ya, apa ni, di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau dia ada dara, ada dara. Kalau sudah tidak ada dara, tidak ada dara, walaupun dia tu tidak menikah lagi. Tapi itu pendapat kebanyakan lah, bawah-bawah lah. Tapi hak muktabah, hak kuat-kuat, dia tidak letak situ. Sebab darah-darah ni dia boleh hilang dengan macam-macam sebab. Dia tidak kerana apa nama ni, kahwin saja. Jadi yang menentukan ialah perkahwinan. Perkahwinan. Sebab ada kalanya darah tu hilang dengan sebab lama jadi anak darah tua, kita kata. Jadi andar tu boleh jadi juga sakit berat, boleh jadi juga hilang. Lepas tu dia melompat kuat main bersukai ke apa tu, boleh jadi juga hilang darah. Jadi kita tak boleh kata Nabi SAW kata sayyib dan bikir ini berdasarkan darah pada perempuan, tidak. Tapi berdasarkan dari segi status dia tu, dia tu sudah menikah ke tidak. Kalau sudah menikah dan sudah tidur bersama, yakni sudah bersetubuh, itu orang panggil janda lah, yang dimaksudkan di sini. Kalau nikah saja tapi tidak bersetubuh, janda juga dari segi bahasanya. Tetapi dari segi darah tu masih darah lagi. Cuma dari satu sudut kita boleh katalah dia tu janda, tapi dari sudut yang lain, kerana tidak ada persetubuhan, dia tu seperti darah juga, masih darah lagi. Jadi orang kita panggil apa dia? Apa lagu tu? Janda beriah. Tak dah. Janda beriah ni dah lama kalau ada istilah orang kita tu. Kalau menikah tapi tak ada persetubuh, dia panggil janda ke dia? Tak tahulah. Janda beriah ni lagu mana? Adakah janda beriah ni makna gitu? Rasanya tidak gitu. Sebab janda beriah ni makna tak ada lama lah. Boleh jadi ada yang kata begitu, wallahu a'lam, ada tak pasti tu bahasa Melayu tu lagu mana. Sebab itu dia kata hukum adalah berdasarkan perkahwinan tadi. Dia kata tidak khilaf di kalangan ulama, tidak ada khilaf bahawa perempuan yang hilang darahnya dengan sebab dia melompat, dengan sebab apa nama ni, mai kotor ke, ataupun dengan sebab dia lewat nikah ke, annaha fi hukmil abkar tazawwaju kama tazawwajul abkar. Hukum mereka ini dikira seperti gadis, anak dara, walaupun sudah hilang darah dia tu, orang panggil selaput darah tu sudah hilang, dia hukum darah tu. Jadi dari segi hak kita nak menikahkan dia tu kena izin dia, dan kena kira semua tak dia lah. Dari segi sifat dia tu, dia malu ke apa tu, support tu. Tidak ada khilaf juga di kalangan ulama bahawa perempuan yang hilang darahnya dengan sebab wati, dengan sebab persetubuhan yang mana ada kaitan, ada hubungan keturunan, mana sah lah dikira, iaitu wati dengan akad yang sah atau akad yang tidak sah, atau dengan syubhat gapo semua. Tetapi kira-kiranya berlaku dah lah akad tu, cuma ada kekurangan sana sini, misalnya saksi tu fasik ke, ataupun keliru ke, keliru kamak ke hak tu, dia nikah dengan hak tu, rupanya hak lain, wati syubhat, ada juga berlaku. Jadi kalau lagu tu perempuan itu berhak mendapat mas kahwin dengan sebab wati itu, dan dia berkahwin serupa dengan janda. Kalau hak lagu ni orang panggil janda, kalau lagu tu kalau sudah wati, apalagi kalau perkahwinan itu kira sah, jelas kira sah.
Kalau fasik ni, nikah fasik lagu mana akadnya fasik ni? Misalnya lafaz dia tu macam mut'ah gitu, lafaz dia tu macam mut'ah, nikah muakkad misalnya. Itu wali tu kata, saya kahwinkan awak dengan anak saya dengan mas kahwin sekian-sekian untuk 5 tahun. 5 tahun. Tapi saksi ada, wali ada, wali lah yang kata gitu tu. Itu orang panggil nikah muakkad. Mengikut kebanyakan ulama, itu akad itu fasik, tak sah, tak boleh, kena akad semula. Jadi kalau seseorang itu telah menikah dengan cara tadi, lepas tu dia setubuh, jadi persetubuhan dia tu kira lagu mana? Persetubuhan tu menyebabkan jadi janda jugalah, walaupun fasik akad nikah tu. Tapi zufar antara ulama kita yang mengatakan nikah muakkad itu sah, tidak fasik. Cuma yang fasidnya apa yang tersebut di dalam akad itu fasidnya. Hak 5 tahun tu, hak tu terbatal, hak tu tak kira. Hak jadinya ke apa dia? Akad tu jadi juga, tak payah akad lain dah. Jadi kira jadi untuk selama-lamanya lah, kalau selagi tak cerai. Kalau selagi tak cerai, aspun nikah lain juga lah. Jadi yang disebut di dalam akad tu, iaitu selama 5 tahun, hak tu jadi hampa, lara, fasid hak tu. Akad tu sendiri tak apa. Kita kata, apa yang jadi kepayah? Akad lain lah senang. Dah payah sangat, dah khilaf. Dia orang fiqh ni, dia bicara halus cara dia. Misalnya kan banyak berlaku, walaupun tidak selalu berlaku, tapi berlaku. Dia akad lagu saat ni, akad rembuh mati selalu. Nak akad lain lagu mana? Kan lagu tu tak ada akad, apa nak kira kan? Nak kira kan? Sah ke tidak? Kalau pakai hak zufat, kata sah. Hak tidak berlakunya kepada hak disebut dalam akad tu 5 tahun tu, hak tu hak tu terbatal. Tetapi hak lain sah. Mana nikah tu untuk selama-lama, seperti nikah biasa lah, kalau selagi tak cerai, tak terpisah. Tapi kalau mengikut orang lain, katakanlah kena mati Fulan, tak boleh, kena akad lain. Lepas tu kalau hak lain tak setuju, tak boleh, tak jadi. Kalau wali lain itu tidak setuju, ataupun perempuan tu lepas pada tu tak sih kau pula, jadi akad saja itu saja tak jadi. Itu beza dia, kesan dia je. Jadi hak lagu saat ni orang panggil dia jadi janda lah. Kalau dengan sebab perkahwinan seperti itu. Dia akan bernikah seperti orang janda lah. Dari segi si ayah wali ni nak tanya dia, minta kebenaran apa ni, perintah daripada dia, kena buat gitu. Ikutlah dia muda apa. Dia umur 18 tahun, janda dah misalnya. Jadi bila janda kena lakukan sebab ni tak boleh lepas pada tu nak nikah tanpa pengetahuan dia, tanpa kesukaan dia. Kena tanya dia dulu, biar dia perintah, tak apalah, dia setujulah, gitu, dia benar lah. Itu perintah tu. Lepas tu dia kata, adapun kalau darah seseorang perempuan itu hilang dengan sebab perzinaan, lagu mana pun. Jadi nak kira dia tu apabila kita nak minta izin ataupun nak tanya dia untuk mengahwinkan, nak basa dengan dia tu sebagai janda ke atau sebagai anak dara, itu benar. Fa innaha tazawwaju kama tazawwajul abkar. Perempuan yang lagu ni dia akan dilayan sebagai gadis, anak dara dia. Maknanya boleh jadi dia dia tu dikira setuju dia, tidak nanti dengar dia kata, sebab dia tu dikira sebagai anak dara dari segi hukum syariat, hak zahir gitu. Pada hakikatnya dia tidak dara dah, tapi pasal dia tidak zina tu tidak nikah. Bila tidak menikah, hilang dara dengan sebab hak tidak sah, hak tidak rasmi, dia kira dah lah. Dia kira masih anak dara lagi lah. Sebab tu banyak hukum ni dia berkait dengan rasmi, sah dari segi syariat, tak kira dari segi zahir ni. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan kalau seseorang itu berzina,
dengan seorang perempuan. Lepas tu dia dapat anak perempuan, kemudian anak tu besar, boleh dia boleh nikah dengan anak dia. Dia boleh nikah dengan anak dia. Lepas tu hak dalam Quran kata hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum tu, diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu dan anak-anak perempuan kamu. Dia kata itu bukan anak dia yang sah. Hak kata anak menikah cara sah. Pak kita kata menikah cara sah kan? Pak kafir sah tak menikah. Kafir. Dia kan sah cara dia. Islam terima. Hak cara orang kafir pun dia nikah, lepas pada tu tak payah nikah semula kan dia masuk Islam. Kira jadi dah cara dia tu pun dulu. Sebab sah dah cara dia. Jadi hak Islam ni kena sah cara dia. Jadi kalau selagi tidak sah, anak itu dari segi syariatnya, hukum, dari segi hukum dia kira bukan anak dia. Dengan sebab itu dia tak boleh bersaka. Kalau anak dia apa tak boleh bersaka? Tak boleh bersaka, dia tak boleh jadi wali untuk nikahkan anak dia, tak boleh. Sebab itu dia boleh nikah. Tetapi jumhur ulama, termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi, dia kata tak boleh nikah dengan hak tu, anak dia. Sebab kalau cek macam sekarang ni, cek melalui DNA ke apa tu, memang anak dia. Dari segi kejadiannya tu. Tapi dari segi hukum, walaupun dia kata tak boleh nikah, lepas tu boleh sakak? Tak boleh. Jadi wali boleh? Tak boleh juga. Cuma nikah tu tak boleh. Nikah tu tak boleh. Sebab apa Tuhan kata anak ni pada hakikatnya anak dia juga. Tak boleh. Walaupun dari segi syariatnya dia berhubung dengan mak perempuan tadi secara tidak sah, berzina, walaupun begitu itu anak dia juga. Mengikut Imam Abu Hanifah lagu itulah, iaitu dia akan berkahwin seperti anak dara walaupun dia sudah berzina dan hilang dara dia tu. Tetapi mengikut Imam Abu Yusuf, Muhammad dan Syafi'i, perempuan yang telah hilang dara dia dengan sebab perzinaan itu akan dilayan dia sebagai janda. Mana kena tanya dia molek nak kahwinkan dia tu, biar dapat perintah dia dulu. Kalau dia tidak perintah, dia tidak suruh, tak boleh nak kahwinkan dia. Gitulah beza dia tu. Tak boleh. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak yatim perempuan perlu diminta perintah untuk mengahwinkannya. Jadi wali dia, penjaga dia, nak kahwinkan dia, anak yatim nak kahwinkan dia. Lepas tu kalau dia maka itu makna kebenaran. Kalau dia tidak, tak sah, tak boleh. Kalau dia tidak suruh, dia tidak perintah, tak boleh. Jadi anak yatim. Jadi beberapa perkara di sini yang timbulnya. Satu, perempuan ini yatim apa makna yatim? Yatimah tu perempuan, yatim tu lelaki. Anak yatim dalam syariatnya iaitu orang yang belum balik lagi, mati ayah dia, tu yatim. Yatim tu. Kalau mati mak tidak yatim. Mati mak tidak yatim. Mati ayah yatim. Cuma orang kita dalam istilah kita kata kalau mak dan ayah dia mati, kita panggil yatim piatu. Kalau hak sebenarnya mati ayah, hak tu yang dikiranya. Nak jadi yatim kau tidak jadi yatim ni, mati ayah. Lepas tu dia tidak balik lagi. Tidak balik. Tidak cukup umur kata. Kalau dia sudah cukup umur, tidak jadi yatim dah. Cuma dia pernah yatim. Kedudukan dia tu, dia pernah yatim sebab dia ayah dia mati ketika umur dia katakanlah 5 tahun. Dalam masa beberapa tahun sebelum dia balik tu dia yatim. Lepas pada tu bila dia balik, dia tidak yatim dah. Cuma bekas anak yatim. Jadi di sini satunya apa makna? Kalau kita pakai anak yatim, anak belum balik, bermakna orang tina ni boleh nikah sebelum balik. Budak lagi lah. Situ perginya. Bolehkah
budak. Satunya hak biasanya orang duduk buat dalil Aisyah tu lah, hadis Aisyah tu lah, hak menikah budak tu. Selain daripada tu mereka pegang dengan hak ni. Ni anak yatim. Tetapi itu tak betul. Tak betul lagu tu. Sebab kalau nak minta perintah budak tak balik ni, mana tak cerdik lagi lah. Balik ni dia ada dua sekali, akil balik kan, duk sebut sakmah tu. Kalau budak bawah umur ni, dia nak reti kepada dia, nak perintah kepada dia, dia tak tahu kepada dia baik kau buruk untuk dia, tak ada mana minta perintah, minta izin. Ni orang hak reti. Kalau tak reti lagi, tak tahu ke satu, kepada dia perintah. Lepas tu cuma miskin, macam mana dia sebut yatim di sini? Baru ni jumpa dah, Anas sudah ayat dah. Ada kalanya di dalam kitab-kitab ni, dalam hadis ke dalam Quran ke, dia sebut dia ada kaedah dia. Jadi kita tak boleh pakai mengikut zahir. Jadi hak ni tak boleh nak buat dalil yang menunjukkan hak tak cukup umur lagi boleh nikah. Budak kecil boleh kita kahwinkan, tak boleh buat dalil. Apa sebab? Tengok dalam syarat. Hak mana ada kitab Badlul Majhud ni, tengok. Misalnya di sini, dalam kitab lain pun lagu tu juga, lebih kurang je. Dia kata tusta'marul yatimah fi nafsiha wa hiya as-saghira allati mata abuha. Yatimah ni, anak yatim ni budak kecil yang kematian ayahnya. Itulah yatim. Wal muradu ha huna al balighah. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah anak yatim yang sudah balik. Lepas tu kalau sudah balik, apa panggil yatimah lagi? Tidak, yatimah dah lah. Dia raya sammaha yatimatan. Dalam hadis ni Nabi SAW sebut yatimah, padahal maksudnya balik, bi'tibari ma kana, dengan mengambil kira hak sebelumnya. Hak sebelum pada tu dia gapo? Dia anak yatim. Jadi kalau tak sebut yatim ni, orang tak tahu cerita dia, tu latar belakang dia. Jadi sebut yatim ni nak menarik perhatian kepada keadaan dia dulu. Dia bekah yatim, bukan nak bayar ketika nikah tu dia yatim. Inilah orang panggil kaedah majaz mursal, yakni i'tibar makana. Selalu diguna dalam Quran, dalam hadis. Orang-orang yang tak mengambil kira hak ni, dia kata gitu. Dia kata Nabi guna ni zahir. Tapi apa maknanya? Cuba kita fikir. Kalau budak tu tak balik, tak akil, tak erti apa satu, nak minta, nak tanya dia, apa makna? Boleh jadi kalau dia kata pun dia tak faham ke satu. Hak Nabi suruh kira, suruh tanya tu, kira-kiranya dia faham tak? Dia tak tahu ke satu. Nak kata suka kau nikah tu, tidak suka kau tak tahu apa nikah. Nak kepada orang lagu ni, kau pilihan dia, kau comel lagu ni, tak tahu ke satu. Tak ada perasaan lagi dari segi nafsu tu kepada lelaki, nak tanya gaponya. Jadi hak Nabi sebut tanya, minta perintah, ini menunjukkan perkataan yatimah di sini digunakan bi'tibari makana, dengan mengambil kira hak dulu. Lepas tu dia sebut ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, wa atul yatama amwalahum, berilah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Berilah kepada anak-anak yatim itu harta mereka. Sedangkan di tempat yang lain dia kata kena cek semua anak yatim ni, dia cerdik dah ke tidak, dia sudah balik dah ke tidak, tanya molek dia. Kalau dia sebab apa suruh begitu? Sebab harta dia, kalau dia sudah balik, sudah cerdik, boleh urus sendiri, bagilah kepada dia. Tak boleh lah penjaga sampai umur 30, 40. Biar padan lah jaga-jaga orang yang kena jaga ni, hak bawah umur. Jadi Tuhan kata bila anak yatim ni sudah balik, tak ada, dia tak ada sebut gitu. Dia kata bagilah kepada anak yatim tu harta benda mereka. Padahal kalau yatim tak boleh bui, muka dia tak cerdik lagi. Jadi apa makna bui kepada anak yatim, suruh bui pula ni. Jadi sebut yatim di sini i'tibari makana, mengambil kira hak dulu. Sebelum balik tu orang panggil yatim lah ni. Bukan suruh bui di ketika masih yatim. Itu benda. Tidak suruh bui semasa yatim.
Hak tu semasa yatim dia suruh jaga lah, bukan tak reti budak nak urus harta benda dia. Boleh jadi orang happy, orang pujuk dia suruh beli apa-apa, dia beli ya. Habis piti. Sedangkan piti orang tua tinggal saka gapo tu untuk masa depan dia banyak lagi benda layak perlu. Dia tak reti kau satu. Sebab tu perlu ada orang jaga. Perlu ada orang jaga. Tapi bila dia sudah balik, Allah SWT suruh bui kepada dia, biar dia sendiri. Suruh cek tengok cerdik dia ke tidak budak ni. Hak tu perintah Quran. Tapi dia sebut yatama. Jadi sebut yatama di sini bukan makna pada masa suruh bui tu dia yatim. Subuh juga di sini yatimah di sini nak kahwinkan, bukan bermakna pada masa ni dia budak yatim. Ini kodok hak sebut yatim dia sudah balik, tetapi sebut yatim iktibar dia akan mengambil kira dulu. Gak kita guna semua hak ni. Tapi kita yang tak cara tak erti, tak tahu gapo. Dalam bahasa kita pun tak tahu kaedah gapo. Misal hak biasa orang guna je dah. Dia kata cikgu pergi kedai, cikgu nak gapo? Kita nak gula kau nak goni cikgu. Bila cikgu tu tua dah. Tapi orang panggil cikgu juga, dia sudah pecing dah. Ada kalanya tidak pecing, dia berhenti dulu. Dia berhenti dulu, tak ada siapa ke peringkat pecing. Dulu lagi berhenti kerana nak kerja ke lain, kau ikutlah. Orang panggil cikgu juga. Cikgu pakai tua, pakai mati cikgu. Padahal semasa dia mati tu, semasa dia lepas dia pecing tu cikgu lah. Tak. Lepas tu bapa panggil cikgu juga. Ni lah. Dalam bahasa kita pun guna juga. I'tibari makanan tu orang panggil tu. Mengambil kira hak dulu. Sebab kalau sebut orang biasa, apa bezanya? Orang tak akan tahu dia tu siapa. Tapi kalau sebut tu sebagai penghormatan, dia ni siapa ke bila walaupun dia ni tidak cikgu, tetapi mengenal jasa dia dulu kepada anak-anak kita. Jadi sebagai hormat. Dan orang pun tahu beza dengan orang-orang biasa. Beza. Itu maksud dia aja yang sebut cikgu lagi tu. Bukan nak royak pada masa tu dia cikgu. Ambil kira hak dulu. Itu dalam bahasa Arab dia masuk dalam kaedah majaz mursal. Bawah majaz mursal tu lagi pecahan dia iaitu i'tibar makana. Banyak. Ada kalanya i'tibar mayakun, mengambil kira hak akan datang. Dia sebut lagu tu mengambil kira hak akan datang, bukan hak ni, bukan hak lepas dah. Ambil kira hak akan datang. Misalnya dalam Quran dia sebut inni arani a'siru khamra. Kan hak kena je sekali dengan Nabi Yusuf tu, dua orang. Hak seorang tu dia kata dia mimpi dia perah arak. Dia mimpi dia perah arak. Apakah hak orang perah tu arak? Tu nak tanya. Tu bahasa Qurannya. Dia ada bahasa lagi ni. Jadi nak faham hadis Quran tu nak faham hak ni. Jangan tu tengok Zahir kata gitu selain. Tak boleh. Hak orang perah ni buah anggur. Orang perahnya ambil air dia tu, lepas tu perang, barulah jadi arak. Jadi dia kata saya perah arak. Yang ni saya perah buah buah anggur dengan maksud nak jadikan dia arak tu lah akan datang. Jadi dia sebut selalu perah arak tu i'tibari ma yakun, mengambil kira hak akan datang. Maksud dia tak ada lain. Memang nak buat arak lah, buah anggur. Tapi arak sendiri orang tak perah, tak ada. Tapi dia guna gitu. Itu orang panggil satu lagi pecahan kaedah majaz mursal i'tibar ma yakun. Biasa. Jadi kita nak faham ni, kita tak boleh kata duk ada ni. Ni menunjukkan budak kecil boleh nikah. Anak yatim, kalau tidak anak yatim lagi boleh apa-apanya. Budak kecil ni tak boleh kata gitu. Sebab apa, bagi orang yang tak seterima tu dia ada cara dia. Cara dia nak pelepah tu. Dia nak pelepah lagu pasal ni lah. Ni i'tibari makana. Habis cerita. Kalau tidak, apa makna? Dia ke, diminta perintah daripada, tak ada makna semua. Budak kecil tak tahu malu, tak tahu apa. Hak tahu malu ni bila dia anak dara. Bila dia anak dara, bila dia sudah balik,
Waktu baru tahu mana. Budak kecil tahu apa? Sengih-sengih gitu. Wal ikhbar fi hadits Yazid. Jadi lafaz hak lagu ni dia nak ayatnya Imam Abu Daud nak ayat, cuba kita perhatikan. Dia ambil daripada dua orang tu guru. Satunya Abu Kamil. Abu Kamil tu ambil daripada Yazid bin Zurai. Yazid bin Zurai ambil daripada Muhammad bin Ammar. Tu saluran dia. Yang kedua ha, lepas ha tu ha wa haddatsana Musa bin Ismail. Ini saluran riwayat yang kedua, iaitu Imam Abu Daud ambil daripada Musa bin Ismail. Musa bin Ismail ni ambil daripada Hammad. Al-makna, al-makna tu maksudnya makna riwayat mereka berdua ni, Hammad dan Yazid bin Zurai ni sama makna dia, tetapi lafaz dia tidak sama. Lafaz dia tidak sama. Tapi makna dia sama. Lafaz dia tidak sama. Akhir sekali lepas pada dia sebut lafaz dia tu, Imam Abu Daud pun kata, hak lafaz ni ini berdasarkan hadis Yazid bin Zurai, bukan berdasarkan hadis Hammad. Hammad ni ambil daripada Muhammad bin Ammar juga, tetapi lafaz ni bukan lafaz Hammad. Hak dia sebut saat ni lafaz ni adalah lafaz Yazid bin Zurai. Itu maksud wal ikhbar fi hadis Yazid. Bukan ikhbar di sini dengan makna dia kata akhbarana. Tak. Ada satu lagi istilah hadis ni. Jadi kalau dia kata Yazid bin Zurai meriwayatkan secara ikhbar. Secara ikhbar tu makna dia kata akhbarana Muhammad bin Amr. Itu maksud ikhbar. Satu lagi riwayat secara tahdits. Jadi dia kata haddatsana atau haddatsani Muhammad bin Amr. Dua tu. Di sini bukan maksud tu ikhbar ni. Ikhbar di sini dengan makna lafaz hadis ni. Lafaz hadis ni. Sebab kita kata beginilah. Dia mau makan pagi dah. Kita kata makan pagi dah. Sekali lagi dia mau apa dia panggil selain daripada makan pagi tu, bahasa Melayu ni kemudian sarapan. Dia mau sarapan dah. Lepas tu kalau kecek capur-capur dekat Inggeris breakfast lah. Itu kan makna dia sama, tapi lafaz dia tidak sama. Jadi dia kata al-makna, makna dia. Dua orang ni, kedua-duanya Yazid bin Zurai dan Hammad ni ambil daripada Muhammad bin Ammar. Kedua-dua ni ambil daripada situlah, tetapi lafaz dia tidak sama, makna dia sama. Itu maksud dia kata al-makna, yakni al-makna wahidun, maknanya sama, tetapi lafaz dia tidak sama. Lagu mana makna dia sama? Khususan ni lah sarapan dengan makan pagi, hak tolak ya. Dia mau sarapan. Jadi orang kemudian tu kata dia pagi tu saya jumpa dengan dia dalam kenyataan polis kau, dalam mahkamah kau dah. Lepas tu awak jumpa dengan dia, dia katakan dia kata awak ataupun awak katakan ke dia, pagi tu saya jumpa dengan dia. Apa tu jumpa, tanya ke apa dia, kecek ke apa dia. Saya tanya dia, awak makan pagi dah ke? Pagi, saksi seorang lagi. Betul. Dia kata mana? Dia kata apa? Dia kata awak sarapan dah kau. Kata dia, hak tolak ya. Hak tolak ya. Hak tolak. Jadi hak tu nak ayat makna dia sama. Abu Daud berkata, lagu ni lah juga supaya saat ni supaya riwayat Yazid bin Zurai. Di hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan dan Mu'adz bin Mu'adz daripada Muhammad bin Ammar juga. Lafaz dia lagu tu supo, kata dia. Lafaz dia supo. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Ammar Zakwan. Abu Ammar tu kunyah dia. Zakwan daripada Aisyah. Zakwan ni hamba yang dibebaskan oleh Aisyah kemudiannya. Hamba ni kalau biasanya Aisyah dia semaya abang dia ataupun adik dia yang bernama Abdul Rahman tu jadi tok imam. Jadi tok imam. Jadi lebih kuatnya dia tu abang kepada Aisyah.
Tapi kalau Abdul Rahman itu tak ada, jadi tu imam kalau semaya Zakwan ni, Zakwan. Jadi tu imam Aisyah. Dia semaya berimamkan Zakwan inilah. Jadi Zakwan ni meriwayatkan daripada Aisyah. Aisyah kata, wahai Rasulullah, anak dara ni dia malu kecek. Nabi SAW kata, diam dia itulah tanda setuju dia tu. Diam dia. Kalau dia senyap tu, ayolah tu. Tapi diam ke lagu mana ke, kita tak boleh cepat. Tak boleh cepat. Kena tanya mungkin sekali lepas sekali. Ada masa yang lain. Jangan sekali tu selalu buat keputusan. Ataupun sukut. Boleh jadi sukut. Dia suka buat nganyi. Dia suka buat nganyi. Dia tak say. Dia suka lemah. Boleh kira kita tak say kalau buat lagu tu kan. Ada juga suka. Ada juga jerit. Jerit tu bukan makna tak suka. Sini dia ada bahan ni. Tanda lagu mana. Kalau suka lagu mana. Jadi kena cek molek. Kena pasti molek tu dalam syarah dia ada semua. Jadi untuk pasti tu kita jangan selalulah. Jangan sekali kecek tu pakai buat keputusan simpul lah, dia jangan gitu. Sebab apa? Oleh kerana malu tu macam-macam lah keadaan dia tu boleh berlaku. Boleh jadi dia menangis, boleh jadi dia suka, boleh jadi dia senyum, macam-macam. Cuma kita naknya kepada dia persetujuan dia. Dia setuju ke tidak? Betul. Jadi kalau tidak pasti, jangan lagi. Tapi biasanya kalau dia senyum-senyum gitu tu, setujulah, begitulah. Biasanya. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Manusia ni tidak begitu. Misalnya kita kata jerit. Jerit ni tanda utama dia ni tanda kepada sedih. Tapi ada juga orang jerit kerana terharu, suka sangat pun ada juga. Tapi kita kira hak lebih banyak mana. Jadi dalam keadaan ni kena pasti molek. Kena pasti molek. Jangan gaduh buat keputusan lah. Jangan gaduh. Riwayat daripada Supa tadi juga, hadis ni juga dengan sanad dia, dengan sanad orang atas tu Supa tu, dia ada tambah bakat. Manakala gadis itu dia menangis atau dia diam. Tadi dia diam saja. Fa in sakatat fa huwa idnuha. Tapi dalam riwayat hak ni fa in bakat, dia ada tambah tu sebutir sebelum sakatat itu. Abu Daud komen. Ni qala Abu Daud komen dia lah. Dia kata perkataan bakat tu yang ada dalam riwayat ni tidak mahfuz. Tidak mahfuz. Mana hak ni tidak sahih. Ada perkataan bakat. Ini dia keliru tu. Perawi dia keliru. Orang hak kelirunya siapa? Iaitu Ibnu Idris. Hak keliru. Jadi Imam Abu Daud mengatakan orang yang keliru yang sebut bakat itu ialah Ibnu Idris. Sebenarnya tidak ada bakat itu. Adanya sakatat saja. Diam. Diam. Tetapi apa dia pendapat orang-orang lain macam-macam lagi. Dia kata boleh jadi bukan Ibnu Idris yang kelirunya perawi bawah dia lagi, iaitu Muhammad bin Al-Ala, atau mungkin bawah lagi mungkin. Dia jadi keliru. Jadi ada juga orang kata gitu. Tapi mengikut Imam Abu Daud, hak keliru ni jadi tambah bakat ni ialah Ibnu Idris. Ini Abdullah Ibnu Idris. Jadi kita tak boleh pakai lah waktu tu. Misal kalau dia menangis tu payah sikit. Sebab boleh jadi menangis kadang suka sangat, terharu. Boleh jadi menangis tak suka. Jadi kita tak boleh. Kena cek dulu, pastikan dulu apa maksudnya. Diam pun tidak semesti juga. Kadang-kadang diam malah basah dah. Ada juga ya diam. Ada juga. Jadi kita maksud di sini Nabi nak biar pastilah. Biar pasti dengan persetujuan dia. Jangan berlaku perkahwinan itu tanpa persetujuan dia. Itu yang nak sebenarnya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar ni, cuma hadis ini
dhaif, tidak kuat. Tidak kuat bukan bermakna isi dia tu tak boleh pakai langsung. Sebab apa? Sebab ada sebut, cuba kita perhatikan, Ismail bin Umayyah dalam sanad dia tu, dia kata haddatsani as-thiqah, orang yang thiqah, orang yang boleh dipercayai meriwayatkan kepada saya daripada Ibnu Umar. Thiqah, walaupun dia kata orang yang dipercayai, siapa dia? Kalau selagi tak jelas tu nama dia, tak boleh, hadis tu jadi dhaif. Majhul lah, ni majhul lah. Ulama-ulama kata majhul, lam aqif man huwa, saya tak tahu siapa dia ni, hak dikatakan thiqah. Tetapi kalau dalam setengah-setengah kitab, kalau dia kata thiqah gitu boleh makan dah. Macam Muwatta Imam Malik boleh makan, sahih juga. Tapi kalau Abu Daud tak boleh. Macam sini tak boleh. Tapi kalau sesuatu hadis tu sudah kita kata dhaif dengan sebab perawi dia majhul, tidak bermakna kandungan dia tu tak boleh pakai langsung. Jangan pakai, tidak makna begitu. Jadi kandungan dia tu ke dia, Nabi SAW kata, kamu bicarlah dengan orang-orang perempuan, jadi dengan mak-mak dia tu, mak-mak kepada anak tu, bicar sebelum nak buat keputusan tentang anak-anak mereka ni nak menikah dengan siapa, kamu bicar. Tu molek tu. Bukan makna dah kata hadis ni dhaif, jadi tak usah bicar, kita tak usah bicar dengan mak dia. Tidak begitu. Yang kata dhaif tu dari segi sanad dia, dari segi isi dia tu, bicar tu molek baru. Kecuali lah kalau dia tu memang tidak layak bicar. Yang mak dia tu gila misalnya, nak bicar kan? Gak gila benda-benda lagu tu tidak nanti tino saja. Orang lelaki pun ada juga, tak boleh bawa bicar. Nak bawa bicar ni kalau dia sidik, pandai, boleh ada pandangan, begitu. Terutamanya ibu-ibu, tentu sekali dia nak kebaikan anak dia, takkan kita tak tanya sepatah dia. Jadi molek. Ada kalanya hadis yang dhaif itu isi dia tu molek, tidak bercanggah. Adalah Quran kata wa'ashiruhun nabil ma'ruf, bergaullah dengan mereka, jadi perempuan tu dengan baik. Mereka tu bini lah, dia suruh bergaul dengan baik. Antara ciri-ciri pergaulan yang baik apa dia? Bicar. Bukan buat tanpa pengetahuan dia buat tanpa pengetahuan kita. Bukanlah itu pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik dia bicar, tanya, gitu. Kalaulah dia tu boleh bicar lah. Kalau dia tak boleh bicar, tak payah lah. Tu tidak nanti perempuan, ayah pun tak perlu. Tu kalau ayah tu misalnya gila, nak bicar apa dengan dia? Serupa juga. Tetapi hadis ni dari segi hukum kedudukannya dhaif. Sebab apa dhaif? Situ duduknya. Sebab jadi dhaif tu. Jadi dhaif ni ada kalanya dengan sebab perawi itu tidak diketahui. Walaupun perawi hak dalam hadis tu dia kata hak yang majhul, dia katakan majhul tu thiqah, macam dia kata thiqah. Tak boleh. Kecuali kalau sahabat. Kalau sahabat lah, tak payah kata thiqah. Kalau sahabat, okey selalu, lulus selalu, lepas selalu. Ni hak thiqah ni bukan lapis sahabat ni, lapis tabi'in. Sebab dia ambil daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar tu sahabatnya. Lapis hak bawah tu bila tabi'in, walaupun ada dalam hadis sebut itu pun generasi yang baik juga, tetapi dalam bab hadis tak boleh. Generasi yang baik juga tabi'in ni, yang terpilih juga, tetapi dalam bab hadis tak boleh. Seorang katalah thiqah setara mana. Kalau tak jelas siapa dia hak thiqah, dia tetap akan dhaif. Babun fil bikri yuzawwijuha abuha wa la yasta'miruha. Ini bab tentang anak dara ataupun gadis yang dikahwinkan oleh ayah dia tanpa meminta perintah daripadanya. Itu tajuknya, wala yasta'miruha. Yasta'miruha makhaz fi'il ataupun asal fi'il. Asal kalau kita mengaji syarah, thulathi dia tu ialah amrun, amara. Jadi amrun ataupun amara tu mana? Suruh, perintah. Kena dapat perintah dia dulu, bukan izin dia saja. Berdasarkan hadis ni lah, berdasarkan hadis ni.
Dan si ayah tu kena tanya anak dia dulu. Jadi ini semua ni membenarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan ramai lagi orang lain yang kita sudah jumpa dah baru ni, iaitu orang perempuan ni dia lebih berhak. Al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha. Dalam hadis, dalam bab selepas ni kita akan jumpa ada perbincangan panjang di situ. Al-ayyim ahaqqu bi nafsiha min waliha, mana perempuan ni sama ada janda ke ataupun anak dara, asalkan dia balik dan dia tu sudah cerdik, dia lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Sebab apa? Tengok, wali kena tanya, minta perintah dia, tak kuat lagu tu kedudukan. Mana kedudukan dia tu lebih kuat, tak jadi kalau tidak dengan perintah dia, kalau dia tidak suruh. Sesoalnya Imam Abu Daud nak sokong hak tu, dan dia tidak setujulah dengan pendapat seperti Imam Syafi'i dan ramai lagi hak lain. Hak kata boleh tanpa kebenaran tu rendah lagi ni, perintah tinggi lagi, kuat lagi ni perintah ni. Dia bukan kebenaran tu rendah lagi, ni tinggi lagi, lebih kuat lagi. Riwayat daripada Ikrimah daripada Ibn Abbas, ada seorang gadis anak dara pergi jumpa dengan Nabi. Dia rakyat kepada Nabi bahawa ayah dia menikahkan dia, dan dia tak suka. Nabi SAW bagi pilihan kepada dia. Mana kuasa dia tinggi, kuat tu, kuat. Siapa dia boleh? Kalau dia mungkin dia memikir semula nak ambil hati ayah dia ke, ataupun ikutlah ke mana-mana, lepas tu dia memikir tak apa juga orang ni, kau misalnya boleh dia nak terus boleh. Tapi bagi pilihan, kalau dia tak setuju boleh. Nabi SAW benarkan batal nikah. Mana dalam Islam ni dia ada kuasa tu tinggi. Ayah kita bagus dah dia tu, bagus. Tapi ayah ni bukan macam-macam pun nak panggil ayah ni pun. Tidak serupa ayah ni. Ada ayah bijaksana, cerdik, boleh bicara. Ada ayah semula tak kecek pun ada dengan anak. Kecek tak boleh muka pun ada. Ayah juga waktu pun. Jadi macam-macam keadaan ayah ni. Jadi boleh jadi dia buat terhadap anak dia tu, anak dia tidak suka. Boleh jadi. Jadi walaupun perempuan pun dia boleh bertindak. Pasal apa? Dia boleh mengadu hak kepada orang lebih tinggi lagi. Siapa dia? Nabi SAW di sini sebagai hakim sini. Dia bagi pilihan. Jadi kemudian setelah Nabi tak ada, bila berlaku gini dia boleh mengadu hak. Mengadu hak kepada pihak hakim, pihak pemerintah. Kalau tempat kita ni majlis lah, dia urus cara kau ni. Royak ke dia buka fail. Tak setuju, tak boleh. Dia boleh sekat. Bagi pilihan kepada dia sendiri. Kalau dia nak tak apa, kalau dia tak setuju batal. Dia boleh membatalkan. Jadi hak siapa sebenarnya? Hak perempuan tu, hak gadis. Jadi kalau kita ambil pendapat ni, nampak perempuan tu ada kebebasan dia. Tidak kata boleh dibuat sesuka hati gitu, tidak. Nabi bagi pilihan kepada dia. Cuma Imam Abu Daud komen, dia kata hadis ni hak yang kedua ni hak tadi juga Ikrimah juga, tadi daripada Ibn Abbas kan. Hak ni tak ada sebut Ibn Abbas. Abu Daud kata hak lebih betulnya hadis ni hak mursal, hak tak ada sebut Ibn Abbas tu. Ikrimah terus ambil daripada Nabi SAW, padahal dia tak ada dengan Nabi. Ibn Abbas pun budak juga lagi, budak juga, tapi budak dia cerdik lah, sahabat. Imam Abu Daud kata hak ma'ruf, hak masyhurnya di kalangan ulama hadis ni hadis mursal. Jadi itulah sebab setengah-setengah orang kata sepakat hak ni ada, kata dia anak tidak lebih kuasa dia daripada ayah dia. Lepas tu orang kata ni hadis hadis mursal. Hadis mursal kita tak sepakat. Itu dia ada kaedah dia, kita tak sepakat sebab hadis ni hadis mursal. Dah hak marfu', hak siapa kepada Nabi, hak tidak putus. Yang lihat Ikrimah anak murid Ibnu Abbas, ada sebut Ibnu Abbas. Kalau ada Ibnu Abbas tu bersambung ke sana, hak tu tak apa kuat. Sebab apa? Hak ma'ruf di kalangan ulama hadisnya hak ni mursal, tak jelas. Jadi Ikrimah tu
Dan bila dia tak jelas ambil daripada Ibnu Abbas, dia ambil daripada siapa? Lah bukan dia ambil orang sama generasi dengan dia, tabi'in yang bukan. Kalau lagu tu tak kemah hadis. Apa lagu mana? Oleh kerana perkara ni dia mazhab Hanafi, dan mazhab Hanafi ni kuasa perempuan tu besar dalam bab ni. Dalam bab ni besar. Dia kata dak hak marfu' tu pun sahih, hak mursal ni pun sahih. Kedua-duanya sahih. Jadi boleh pakat kedua-duanya. Boleh pakat kedua-dua. Bagi orang hak kata tak sahih tu, dia dijawablah hak ni. Misalnya dia kata qala Az-Zailai fi nasbir rayah, qala ashabuna laysa lil wali ijbarul baligha ala nikah. Wali tidak berhak, tak boleh nak memaksa anak yang sudah balik untuk menikah, tak boleh. Wa khalafahum Asy-Syafi'i wa Ahmad. Syafi'i dan Ahmad tidak lagu tu pendapatnya. Dia kata tak apalah, dia kata boleh sebab ayah ni kuasa dia besar. Tetapi dia kata ulama-ulama kita dalil dia mana? Hadis ni lah. Hadis Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dalam musnadnya riwayat daripada Husain daripada Jarir. Hak sini Imam Abu Daud ambil daripada Uthman bin Abi Syaibah. Imam Ahmad, moga dia ratah lagi kan, dia tu guru kepada Imam Abu Daud ni, dia tu ambil daripada Husain bin Muhammad. Lepas tu atas tu supo atas tu ahadus thiqat, Husain bin Muhammad Al-Marwazini ahadus thiqat al-mukharraj lahum fi sahihain. Hadis dia ni ada dalam Bukhari, dalam Muslim. Baihaqi kata, Baihaqi ni penguat bela mazhab Syafi'i. Zailai tadi penguat bela mazhab Hanafi. Baihaqi ni muka Syafi'i tak sedap ni, nampak kuat ni. Tak boleh ni, ayah tak ada kuasa. Jelas ada ayah ni sini ni. Dia kata Jarir bin Hazim tersilap, kata dia, dalam meriwayatkan hadis ini daripada Ayyub As-Sakhtiyani. Hak sebenarnya hadis hak sebenarnya hak mahfuz daripada Ayyub, daripada Ikrimah, daripada Nabi SAW secara mursal. Ni tidak mursal, kata dia ni. Hak salah siapa dia? Jarir bin Hazim tu. Dia silap, kata dia. Hak sebenarnya hadis ni mursal. Bila mursal tak kuat, tak kuat. Jadi sebab tu kata dia, imam kita, Imam Syafi'i tak sepakat. Sebab tak kuat, mursal. Dia tak sepakat, mursal. Lepas tu, adakah semua ni mursal ni tak sepakat? Tak. Imam Syafi'i pakai juga mursal. Kalau kuat, misalnya hak dalam Muwatta' Imam Malik, berapa banyak hak mursal. Mursalat Malik, Imam Syafi'i kata sahih. Dia kata tak ada bawa rukuk langit ni kitab lebih sahih daripada Muwatta'. Padahal sebanyak mana hak mursal dalam tu. Bermakna dia kata mursal itu sahih. Tapi hak tu, hak ni mursalnya, hak tidak di dalam Muwatta', kata dia. Tak boleh, tak kemah. Itu dia pakai. Imam Abu Hanifah apa? Dia pakai hak mursal. Hak mursal dia pakai. Tapi tidak semua mursal juga dipakai. Tak. Pilih. Jadi hak mursal ini dia salah satu hadis dhaif juga. Tetapi ada dalam keadaan tertentu dia jadi sahih. Dia sahih. Hak bagi masing-masing itu sahih, dia pakai hak tu. Dia pakai tu. Dia kata salah. Wal mahfuzah. Imam Abu Daud kata an Muhammad bin Ubaid an Hammad, riwayat lagi daripada Ayyub an Ikrimah mursalan. Hak mursal tu hak betul. Imam Abu Daud komen. Ni hadis yang dikomen oleh Abu Daud. Hadis yang dikomen oleh Abu Daud isyarat kepada tidak sahih. Hak sahihnya hak mursal. Bahkan mursal tak kemah pula. Hak mahfuznya hak mursal. Lepas tu hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Zaid bin Hibban daripada Ayyub mausulan, secara mausul. Zaid mukhtalafun fi tawthiqihi. Zaid ni orang pertikaikan, bukan semua orang terima dia. Bukan semua orang kata thiqah. Ibnu Abi Hatim dalam Ilal dia kata, saya tanya ayah saya, Abdurrahman bin Abi Hatim tu, saya tanya ayah saya tentang hadis Husain. Ni hadis Husain, hak kata Ikrimah ambil daripada Ibnu Abbas royak.
gadis tu pergi jumpa dengan Nabi, adik Husain. Ayah saya kata, ayah dia tu pakarlah bahagian Rijal ni. Ayah dia kata ke dia kata itu silap, kata dia, salah hadis tu silap, kata dia. Hak sebenarnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqat yang lain seperti Hammad Ibnu Ulayyah daripada Ayyub, daripada Ikrimah, daripada Nabi tu. Makna hak mursal tu, hak mahfuz. Hak ni silap, kata dia. Ayah dia kata silap. Wa huwa sahih, hak tu lah hak betul, kata Baihaqi. Hak tu lah hak betul. Jadi mana hadis ni tak kemah mana lah, tak kemah mana. Baik. Lepas tu saya pun tanya, al-wahmu mimman, siapa dia hak keliru sini ni, dia jadi tak betul gini ni? Hak mursal jadi marfu' ni siapa dia? Dia tanya ayah dia. Ayah dia kata sepatutnya, kata dia, ni Husain ni, Husain salah. Husain hak tersalah, keliru sini. Sebab apa? Sebab tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Jarir bin Hazim selain daripada dia. Dia je riwayat lagu ni hak kata hak marfu'. Meriwayatkan daripada Jarir bin Hazim lagu ni dia, bermakna dia lah hak salah. Wa qala fi at-tanqih qala al-Khatib al-Baghdadi. Ni hak pengarang dia pula kata. Hak tu Baihaqi salah. Jadi kita tengok kan, ulama India ni memang tinggi dalam hadis dia. Tengok Baihaqi kata dia dijawab, dia kemah. Dijawab tak betul tu. Baihaqi kata tu seorang Husain je meriwayatkan daripada Jarir, tu tak betul. Padahal Baihaqi ni alim besar. Baihaqi tu tengok Sunan Baihaqi dia tu saja, Sunan Baihaqi tu saja 10 jilid dah tu. Mana ulama besar, tapi dia petikan tu tak kena tu. Sebab Khatib Baghdadi kata ni dia ambil daripada Sulaiman bin Harb, daripada Jarir bin Hazim juga seperti yang diriwayatkan oleh Husain. Maknanya dia juga, Sulaiman bin Harb ni perawi sahih belakang ni, perawi kemah belakang, dia juga ambil daripada Jarir bin Hazim supaya Husain tu juga. Jadi kita nak menyalahkan Husain tu tak kena dah. Husain tak salah pun. Kalau salah, mana bukan seorang salah. Bukan seorang, ramai. Jadi terlepaslah Husain. Lepas tu dia beriwayatkan dengan sanad dia lagi. Dia kata warawahu Ayyub bin Suwaid hakadha 'an Ats-Tsauri 'an Ayyub mausulan. Ada lagi saluran yang lain, iaitu Ayyub bin Suwaid, dia ambil daripada Sufyan Ats-Tsauri, dia ambil daripada Ayyub. Ni Ayyub As-Sakhtiyani. Lepas tu hak datang tu support secara mausul juga, bukan mursal. Dua lagi, ada saluran yang lain. Nak kata mana? Sebab tu ya kita pakar tu, kata dia, kita pakar hadis ni. Kalau kira hak ni saja, mungkin orang pertikai. Ada jawapan dia, ada sanad lain, ia kuat juga. Wa kadzalika rawahu Ma'mar, begitu juga Ma'mar meriwayatkan hadis ini. Ma'mar bin Sulaiman daripada Zaid bin Hibban daripada Ayyub, yakni mausul juga, marfu' juga, bukan mursal. Lepas tu Abu Daud kata hak ni hak masyhur, ya masyhur, mursal, tetapi hak tu kuat juga. Tak boleh kita kata dhaif, tidak dhaif. Tidak boleh kita kata Husain salah. Ada ramai ni riwayatkan orang lain. Lepas tu Baihaqi kata tak ada. Itu setakat pengetahuan dia setakat tu. Lawan. Kita kata mana boleh nak lawan Baihaqi? Tak boleh. Kecek dengan orang kampung boleh lah tu. Kalau orang ngaji tak boleh. Ni kitab. Kena pakai kitab. Bukan saluran Husain saja, orang lain pun lagu tu juga. Dengan sebab itulah Ibnul Qattan dalam kitab dia, Ibnul Qattan Al-Wahm wal Iham, dalam kitab dia kata hadis Ibnu Abbas ini hadithun sahih. Sahih belum. Tu tokoh hadis juga kan, dah sahih. Sebab tu ya ulama kita pakai tu, kuasa orang perempuan ada besar, walaupun anak dara pun tak boleh sewenang-wenang buat, tak boleh. Dan Imam Abu Daud buat tajuk tu lah, tak boleh kahwinkan dia tanpa mendapat perintah dia. Kena dapat perintah. Tengok Nabi bagi pilihan kepada dia. Lepas tu dia kata ini bukan hadis khansa. Khansa tu cerita lain tu, hak tu memang janda.
Hak janda tu pun Nabi SAW batalkan juga kahwin. Ayah dia nikahkan dia tanpa kebenaran dia, tanpa dapat perintah daripada dia. Khansak ni kita akan jumpa akan datang hadis dia. Hak tu suku, hak tu janda, hak sani anak dara, suku, cerita lain. Mana kedua-duanya tak boleh, kena minta perintah. Kena minta perintah. Yang ni dalam istilah setengah-setengah mazhab ni, hak orang panggil wali mujbir tu tak ada bagi dia, tak ada. Ni setara ayah pun Nabi batalkan bagi pilihan. Boleh nak batal pun nikah. Mana tak ada wali mujbir. Bukan dalam semua mazhab terima kedudukan wali mujbir tu. Hak boleh paksa, hak boleh tanpa kebenaran. Seperti dalam mazhab Syafi'i kata, anak tak benar tak apa pun, tak setuju pun boleh sah nikah. Tak ada. Kalau dalam mazhab Hanafi misalnya tak ada. Ini bukan hak tu. Hak tu hadis khansak tu selain dalam Abu Daud, ada dalam Bukhari pun ada. Iaitu dia dikahwinkan oleh ayah dia dan dia tu sudah janda. Dia tak setuju. Faradda alaihi salam nikahahu. Nabi SAW pun batalkan nikah dia. Tolak. Tak jadi nikah tu. Jadi dalam Islam ni yang istimewa ni dia bukan apa dia bukan suka ayah. Kalau anak tak setuju dengan, ada lagi kuasa yang lebih tinggi, pemerintah. Pemerintah dia boleh mengadu hal ke situ. Jadi bermaknanya peristiwa dua orang. Lepas tu dia kata tadi, dia kata Jarir itu Husain bin Muhammad mengambil hadis ini daripada Jarir. Husain bin Muhammad tu mana hadis dia ada dalam Bukhari dan Muslim juga. Lepas tu Jarir bin Hazim ini perawi thiqah juga, perawi yang kemah ni, jalil. Jadi waqad zada ar-raf fala yadur irsal man arsalahu kaifa waqad tabahu al-Thawri wa Zaid bin Hibban farawayahu an Ayyub kadzalika marfu'an kadza qala ad-Daraqutni wa Ibn al-Qattan. Dia kata kalau tak ada sokongan hak lain ni, ni Husain saja je, ada hak ni saja. Kalau katakanlah hak tu saja ada, tak apa, hadis marfu' tu boleh pakai tu. Itu orang panggil ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah maqbulah. Dah perawi ni semua thiqah belaka ni. Walaupun hak lain kata Ikrimah daripada Nabi, tak ada Ibn Abbas, tapi hak ni ada sebut. Itu orang panggil perawi thiqah, dia tambah. Perawi thiqah tambah, penambah hadis hak dia tambah tu boleh pakai mengikut kaedah hadis ni. Berapa banyak hak Imam Malik tambah, dalam riwayat orang lain tak ada, dia seorang je ada tambah lagu tu, perkataan tu orang pakai. Sebab apa? Kaedah tadilah ziyadatul thiqah maqbulah. Hak ni lagu tu juga. Apa lagi kata dia yang menjadi mutabik kepada dia Sufyan Ats-Tsauri, Zaid bin Hibban, kedua-dua mereka ni meriwayatkan daripada Ayyub. Tak ada pun Jarir tu, tak ada pun Husain tu dalam riwayat tu. Serupa juga marfu'. Lagi kemah lah. Kalau satu pun boleh pakai dah. Orang panggil masuk dalam kaedah tu. Ni kan pula ada lah pula ni. Demikianlah kata Daraqutni dan Ibn al-Qattan. Gitulah. Itulah antara perbincangannya. Kemudian kita pergi kepada babun fi thayyib. Ni tak ada dah. Ni tentang janda pula. Tentang janda pula. Tadi anak dara. Ni tentang janda pun lagu tu jugalah. Tak boleh sebenarnya lah. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wah. Alhamdulillah.